Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami daripada kumpulan pertama telah memilih untuk menjawab soalan pertama, iaitu berkaitan dengan konflik Pulau Batu Putih. Jadi, pada pembincangan kami pada hari ini, kami akan membincangkan tentang konflik dan juga kesan dan pengajaran kepada rakyat dan pemimpin berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Jadi, anda semua pernah dengar tak tentang konflik Batu Putih di antara Malaysia dan Singapura? Kalau tak pernah dengar lagi, jom kita bincangkan tentang topik itu pada hari ini. Jadi, seperti yang kita tahu, dua buah negara yang terlibat dalam konflik ini adalah Singapura dan juga Malaysia. Kedua-dua buah negara ini telah bertikai selama 30 tahun untuk menentukan siapa yang berhak memiliki Pulau Batu Putih. Jadi, pada tahun 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ telah memutuskan bahawa Batu Putih ini sah menjadi milik Singapura. Tapi, Malaysia tidak berdiam diri. Malaysia tetap ingin menetapkan bahawa Pulau Batu Putih itu adalah milik Malaysia. Jadi, mereka telah menubuhkan banyak pertubuhan khas dan juga menghantar bantahan kepada ICJ untuk terus menyelidik lagi bahawa Pulau Batu Putih ini sepatutnya menjadi milik Malaysia. Jadi, sebelum kita pergi lebih mendalam, di manakah terletaknya Batu Putih ini? Jadi, Batu Putih ini terletak di Selat Singapura yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Ia terletak hanya 14 km daripada pantai tenggara Johor, tapi sejauh 46.3 km dari Singapura. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa Malaysia tegas mengatakan bahawa sepatutnya Batu Putih ini adalah hak milik Malaysia. Dan seterusnya, Batu Putih ini juga dipanggil Pedah Branca di Singapura. Pulau Batu Putih ini dipanggil sebagai Pedah Branca yang bermaksud Batu Putih dalam bahasa Portugis. Jadi, keluasan Pedah Branca ini ataupun Batu Putih ini adalah berkeluasan sebanyak 8,560 meter persegi. Saiznya lebih kurang besar sikit saja daripada padang bola sepak. Dan antara tarikan utama yang berada di Pulau Batu Putih ini merupakan Rumah Api Horsburgh. Rumah api ini dibina pada abad 19 di atas peringatan kepada juru hidrografi yang berasal daripada Scotland, iaitu James Horsburgh. Jadi, kita mesti tertanya, kenapa Malaysia dan Singapura terlalu mahukan pulau yang kecil ini? Jadi, terdapat 3 sebab utama mengapa kedua negara ini mahukan kawasan ini. Yang pertama, kerana Pulau Batu Putih ini terletak di kawasan yang sangat strategik, iaitu terletak di antara Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan yang merupakan laluan utama bagi kapal-kapal datang untuk berlabur. Jadi, kalau negara itu memiliki pulau tersebut, mereka dapat menghasilkan pendapatan yang agak lumayan. Jadi, yang kedua adalah kerana di kawasan sekitar Pulau Batu Putih itu merupakan kawasan para nelayan mencari rezeki demi sesuap nasi. Jadi, kalau Malaysia hilang kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih, apakah nasib nelayan di kawasan persekitaran perairan Johor? Jadi, yang terakhir sekali, yang ketiga adalah Singapura berpendapat bahawa Pulau Batu Putih boleh mereka gunakan untuk meningkatkan keselamatan maritim serta menambahkan kegunaan dan keupayaan mereka untuk mencari dan menyelamat. Dan itu berkaitan dengan contoh Lanun. Sedar tidak sedar, disebabkan konflik ini yang berlaku telah memberi kesan yang mendalam dan pengajaran kepada kita dan juga pemimpin kita. Pemilikan Pulau Batu Putih kepada Singapura menyebabkan Singapura menguasai lebih banyak sempadan air yang berdekatan Malaysia. Hal ini menyebabkan rakyat Malaysia tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan perairan Pulau Batu Putih kerana kawasan ini dikawal dengan ketat oleh tentera Singapura. Sebagai contoh, nelayan tidak boleh menangkap ikan di kawasan tersebut kerana bakal berhadapan dengan tentera Singapura, terutama sekali jika disalah anggap sebagai penceroboh. Tentera Singapura boleh menembak nelayan-nelayan tersebut sekiranya mereka merasa kedatangan nelayan tersebut mengancam kedaulatan negara mereka kerana dianggap sebagai penceroboh. Kesan kedua konflik Pulau Batu Putih kepada rakyat negara Malaysia
adalah berkurangnya perasaan hormat kepada pemimpin. Ramai rakyat Malaysia yang memberikan komen berbentuk penghinaan terhadap bekas Perdana Menteri yang keempat dan ke-8 iaitu Tan Sri Tun Dr. Mahathir yang disifatkan terlalu beralah semasa kes ini berlangsung. Hal ini dikatakan sedemikian kerana isu pertindihan pulau ini wujud semasa beliau masih dalam perkhidmatannya sebagai Perdana Menteri keempat. Ramai rakyat Malaysia yang merasakan bahawa sekiranya Tun Dr. Mahathir tidak terlalu beralah dalam isu ini, Pulau Batu Putih berkemungkinan besar akan menjadi milik Malaysia. Sikap Tun Dr. Mahathir yang disifatkan sebagai terlalu mendiamkan diri kepada Singapura menyebabkan ramai rakyat berasa tidak berpuas hati dan menyalahkan beliau. Kesan ketiga, konflik Pulau Batu Putih adalah pertelingkahan antara rakyat. Walaupun status pemilikan Singapura ke atas Pulau Batu Putih telah pun diputuskan secara sah, muhtamad dan adil pada 2008 oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa, masih ramai rakyat Malaysia yang tidak menerima keputusan tersebut dengan hati yang terbuka. Hal ini menyebabkan ramai rakyat Malaysia yang mengambil langkah tidak wajar dengan memulakan pergaduhan, pertelingkahan dan perang mulut yang bersifat menghina ke atas rakyat Singapura di media sosial, sebagai contoh di Instagram dan juga aplikasi TikTok. Hal ini sudah tentunya mengganggu hubungan baik antara kedua negara tersebut yang telah pun terjalin sejak sekian lama. Jadi, kesan yang seterusnya kepada rakyat, khususnya para nelayan, ialah mereka kehilangan sumber pendapatan. Jadi, kita kena tahu bahawa kerajaan Singapura mengatakan bahawa Pulau Batu Putih itu sebagai terra nullius yang merupakan sebuah kawasan ataupun tempat yang tidak dituntut oleh negara berdaulat dengan persetujuan kuasa barat. Jadi, pulau itu tidak berpenghuni dan tetapi pihak Malaysia mendakwa bahawa kawasan Pulau Batu Putih itu bukanlah kawasan yang boleh dikategorikan sebagai terra nullius. Hal ini kerana pulau itu telah menjadi persinggahan para nelayan dan merupakan tempat untuk mereka berteduh apabila berhadapan dengan ribut kencang dan ancaman laut. Malah, perairan itu juga merupakan kawasan penangkapan ikan yang strategik bagi orang laut yang tinggal di kawasan Pengerang dan juga Teluk Remunai, Johor. Jadi, kalau mereka tidak dapat berlindung di Pulau Batu Putih, bot nelayan akan hanyut ke Pulau Bintan Indonesia dan itu akan menjadi lebih sukar untuk nelayan mendapatkan sebarang bantuan. Pada tahun 1969, Malaysia secara rasminya meminda wilayah pentadbiran daripada 3 ke 12 batu nautika. Pentadbiran ini termasuk Pulau Batu Putih. Tetapi ketika itu, Singapura tidak memprotes. Jadi, tahun demi tahun, pada tahun 1986, tiba-tiba Singapura menghantar kapal tentera mereka untuk meronda dan menjaga dan membuat rondaan 24 jam di kawasan Pulau Batu Putih. Sebelum ini, tak ada pun rondaan 24 jam tu. Tetapi pada tahun tersebut, Singapura bertindak agresif. Sejak daripada itu, nelayan Johor berada dalam keadaan yang tidak selamat dan mereka tidak boleh lagi mencari sumber rezeki mereka di kawasan itu kerana tentera daripada Singapura ini akan menghalau mereka dan menembak mereka jika mereka didapati menceroboh kawasan tersebut. Jadi pihak Malaysia tidak mengambil pendekatan konfrontasi terhadap situasi yang tegang ini. Kemudian Malaysia mendapati bahawa Singapura ini telah menempatkan peralatan komunikasi tentera pada tahun 1977 lagi. Jadi seperti yang terdapat dalam artikel yang saya sertakan ini, kita dapat lihat bahawa perasaan sedih dan pilu para nelayan daripada Johor kerana mereka tidak lagi boleh mencari sumber rezeki di kawasan Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih ini mempunyai banyak ikan yang boleh menyara kehidupan mereka. Jadi perkara ini telah memberi kesan yang mendadak kepada kehidupan dan kos sara hidup mereka dan juga taraf hidup para nelayan. Yang pertama sekali, menimbulkan tekanan politik terhadap pemimpin dan parti politik yang memerintah. Contohnya, ketegangan di antara Sultan Johor dan juga Tun Dr. Mahathir. Macam manakah ia boleh berlaku? Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah, tindakan mesti diambil ke atas mereka yang bertanggungjawab tidak meneruskan permohonan semakan dan pentafsiran kes Pulau Batu Putih jika benar ia mempunyai unsur kecuaian dan kekhilafan.
Dalam hantaran terbaru di laman Facebook rasmi, Baginda bertitah mahukan penjelasan di sebalik tindakan kerajaan ketika pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018 untuk tidak meneruskan permohonan semakan ke atas penghakiman kes Pulau Batu Putih di Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau lebih dikenali ICJ. Sultan Johor menyifatkan Tun Dr. Mahathir sebagai seorang yang pengecut kerana kalah sebelum masuk gelanggang. Sultan Johor juga ada mengatakan bahawa kenapa keputusan untuk tidak meneruskan permohonan itu diambil sedangkan kita telah menemui bukti baharu yang berpihak kepada kita. Ini yang menyebabkan saya cukup terkilan. Jadinya, kes untuk tuntutan Pulau Batu Putih ini telah ditarik oleh Tun Dr. Mahathir walaupun bukti baru yang telah berpihak pada Malaysia telah dikemukakan. Sementara itu, Menteri Besar Johor, On Hafiz, menggesa tindakan undang-undang diambil ke atas pengkhianatan yang menyebabkan negara kehilangan Pulau Batu Putih. Susulan itu, Speaker Dun Johor Muhammad Puat Zakashie menawarkan diri untuk menyaman Mahathir sebanyak RM3 bilion berhubung perkara tersebut. Jadi di sini, Malaysia sudah terlepas peluang untuk mendapatkan semula Pulau Batu Putih selepas Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat keputusan untuk menarik balik semakan dan pentafsiran penghakiman berhubung kes kedaulatan pulau itu serta Batuan Tengah dan Tubir Selatan pada tahun 2018. Bekas Pegawai Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali berkata, Dr. Mahathir membuat keputusan itu beberapa hari sebelum kes itu dijadualkan dibicarakan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau dikenali sebagai ICJ pada 11 Jun 2018. Bekas Pegawai Negara kita juga ada mengatakan bahawa kejadian itu berlaku ketika dia sedang dalam cuti. Sekembalinya Barisan Nasional ke tampuk kuasa, kerajaan menubuhkan satu pasukan petugas khas bagi menyemak semula isu dan tindakan perundangan berkaitan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan berhubung dengan penarikan balik permohonan semakan itu. Pasukan itu diketuai Apandi dan dikehendaki mengemukakan penemuan dan saranannya dalam Kabinet dalam tempoh 6 bulan dari tarikh pembentukannya pada November 2021. Isu berkenaan turut dibangkitkan baru-baru ini apabila Pakatan Harapan dan Mahathir menjadi sasaran Sultan Johor, Menteri Besar dan Speaker Dun Johor. Persengketaan antara Sultan Johor dan juga Tun Dr. Mahathir merupakan salah satu bukti bahawa isu Pulau Batu Putih ini memberikan tekanan politik yang berat terhadap pemimpin di negara kita. Tun Dr. Mahathir juga ada memuat naik posting di akaun Instagramnya yang bertarikh 23 Jun 2022 yang menyatakan, "The report on what I said at the meeting with Malays is not accurate. I am not asking Malaysia to claim the land that we had lost. I am trying to point out that we are so concerned over losing a table-sized rock, but never about bigger parts of Malaysia when they were taken from us. Losing Pulau Batu Putih is no big deal. It was the mistake of the Johor government to deny that the rock belonged to Johor. Had that denial not been made, there would be no dispute now. We should be grateful that the work court awarded the Pulau Ligitan and Sipadan to us. They are much more valuable than Pulau Batu Putih, just a rock outcrop. We should be thankful that Indonesia has not disputed the award. Really, we are not grateful for our gains." Yang kedua, memberi impak negatif terhadap kredibiliti pemimpin Malaysia dalam menangani isu kedaulatan dan antarabangsa. Contohnya, sikap pihak berwajib terlebih dikenali pemimpin Malaysia yang tidak mendokumentasi rekod-rekod kerajaan secara teratur, tersusun dan sistematik. ICJ ataupun Mahkamah Antarabangsa berpandangan salah satu bukti yang memihak kepada Singapura ialah sepucuk surat bertarikh 21 September 1953 oleh pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Surat itu menjawab surat dari setiausaha jajahan Singapura kepada penasihat British buat Sultan Johor bertarikh 12 Jun 1953 yang bertanyakan mengenai status Pulau Batu Putih. Kira-kira 3 bulan kemudian, pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor menjawab bahawa Kerajaan Johor tidak menuntut pemilikan ke atas Pedra Branca. Ia bermaksud, apa yang dikatakan oleh pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor pada waktu itu menyatakan bahawa Kerajaan Johor tidak mempunyai ketuanan terhadap Batu Putih sekaligus menunjukkan Malaysia telah melepaskan penguasaan dan pemilikan terhadap Batu Putih. Meskipun jika Malaysia mempunyai penguasaan, pemilikan dan kedaulatan terhadap Batu Putih sebelum ini, boleh digambarkan di sini seolah-olah pemilikan dan penguasaan itu telah dilepaskan.
Di samping itu, Malaysia juga kekurangan bukti bagi menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai ketuanan dan kedaulatan yang sah terhadap Batu Putih serta kekurangan bukti Malaysia menjalankan pemerintahan, kawalan dan pentadbiran di Batu Putih. Sehubungan itu, Mahkamah menyimpulkan bahawa jawapan Johor itu menunjukkan bahawa setakat 1953, Johor memahami bahawa ia tidak memiliki kedaulatan ke atas Petra Branca atau lebih dikenali sebagai Pulau Batu Putih. Kerajaan Malaysia juga disarankan agar lebih berhati-hati dalam melakukan sebarang perjanjian dengan pihak berkuasa Singapura. Terma dan syarat-syaratnya perlulah diperhalusi agar tidak berat sebelah dan akhirnya hanya merugikan seperti kes tuntutan bertindih mengenai Pulau Batu Putih. Kita dapat belajar daripada konflik ini adalah kita dan pemimpin haruslah bijak menegakkan hak milik negara kita. Seperti contoh, ini merupakan surat penyerahan Pulau Batu Putih oleh Johor. Dalam surat ini, ia mengatakan bahawa kerajaan Johor tidak mengiktiraf ataupun tidak mengakui hak milik dan bertanggungjawab ke atas Petra Branca, iaitu Pulau Batu Putih. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa betapa senangnya mereka, orang yang tidak bertanggungjawab ini, melepaskan begitu sahaja hak milik negara kita kepada negara luar. Dan sepucuk surat ini telah ditulis oleh seorang pemangku ataupun wakil sahaja setiausaha kerajaan negeri yang bernama Muhammad Sheikh bin Said. Beliau merupakan seorang pemangku sahaja ataupun wakil sahaja. Di sini kita menjadi tanya bahawa adakah perkara ini tidak diperkatakan oleh golongan atasan ataupun orang atasan, dan mereka hanya berdiamkan diri sehingga negara kita kehilangan satu aset negara yang berharga. Di sini kita seharusnya bijak sebelum kita menandatangani sebuah dokumen ataupun sebuah perjanjian kerana takut pada saat nanti ia akan memakan diri kita. Yang pertama, pemimpin harus berani mempertahankan hak. Seperti yang kita ketahui, daratan yang paling dekat dengan Pulau Batu Putih ataupun dikenali sebagai Petra Branca ialah Johor, Malaysia. Jaraknya hanya 7.7 batu nautikal ataupun 14.3 km. Sedangkan jarak dengan Singapura ialah 25 batu nautikal ataupun 46 km. Ketika itu, hanya kerajaan negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura yang merasakan keperluan membina rumah api di Pulau Batu Putih mulai 1847. Ini kerana banyaknya kemalangan kapal dagang dan aktiviti lalu yang berleluasa di kawasan itu memerlukan sebuah rumah api dibina. Jika tidak, akan ada lebih banyak kapal dagang akan terlanggar batu karang sekitar Pulau Batu Putih. Jadi, sebelum 1979, memang Malaysia tidak pernah terdetik tentang pembinaan dan pentadbiran rumah api Horsburgh ini. Sultan Johor juga menyatakan bahawa kerajaan itu hanya memberi kebenaran kepada pihak British untuk membina rumah api di atas pulau tersebut pada tahun 1844. Manakala, pihak Singapura pula hanya diberikan kebenaran untuk mengurus rumah api bagi kepentingan industri perkapalan Singapura yang kelihatan kurang penting bagi pihak Malaysia pada masa itu. Ini adalah memandangkan tiadanya pelabuhan di Johor pada masa tersebut berbanding masa kini setelah wujudnya pelabuhan Tanjung Pelepas dan pelabuhan Johor di kerajaan itu. Singapura pula telah mengemukakan dakwaan bahawa mereka telah menguasai pulau tersebut semenjak 1840-an tanpa sebarang tentangan atau tuntutan oleh pihak Malaysia. Banyak berhujah tentang sikap kerajaan dan rakyat Malaysia yang berdiam diri. Taktik pengantin perempuan Melayu ini digunakan oleh Singapura secara habis-habisan. Rakyat dan kerajaan yang bersuara dan membantah dianggap mendapat hak yang lebih oleh sebab Malaysia sebagai anak tiri British yang pasif, sedangkan Singapura anak angkat British yang agresif. Singapura mendakwa bahawa mereka berhak menjadi pewarisah pulau-pulau peninggalan Empire British itu. Dalam sistem demokrasi barat, kumpulan yang banyak bersuara akan mendapat lebih banyak. Hujah Malaysia telah diterima dan pemilikan dari segi sejarah sebagai sebahagian dari Johor disahkan. Tetapi keputusan Mahkamah 16 Ahli dengan majoriti 12-4 kebanyakannya berdasarkan aktiviti Singapura selama 100 tahun terakhir. Selain itu, ICJ turut mengambil kira dakwaan Singapura mengenai surat oleh Wakil Setiausaha Johor pada 1953. Surat itu telah menyatakan bahawa kerajaan Johor tidak menuntut pemilikan ke atas Pulau Batu Putih yang ditadbir oleh Singapura pada ketika itu kerana kedua-dua kerajaan pada masa itu di bawah kawalan kerajaan British.
Jika hanya Malaysia dan Kerajaan Johor menunjukkan sikap yang lebih agresif dalam pemilikan dan haknya ke atas Pulau Batu Putih sejak dari mula lagi, sudah pasti pulau itu menjadi milik kita sekarang. Namun, para pemimpin lebih memilih untuk berdiam diri dan membiarkan Singapura menjalankan pelbagai urusan di pulau tersebut tanpa bantahan yang keras dan tanpa menunjukkan possession ke atas pulau tersebut. Ini menjadi pengajaran kepada para pemimpin agar menjadi lebih berani untuk mempertahankan hak negara dan bukan hanya bersuara setelah mendapati bahawa kita akan kehilangan sesuatu aset yang bukan sahaja penting kepada rakyat namun juga penting kepada negara. Yang kedua, pemimpin sewajarnya lebih peka dalam membuat perjanjian dan pendokumentasian. Perjanjian Crawford atau Crawford Treaty ni ditandatangani pada 2 Ogos 1824 antara Great Britain yang diwakilkan oleh John Crawford seperti yang disediakan dalam gambar dengan Kesultanan Johor. Melalui perjanjian ini, Kesultanan Johor menyerahkan Pulau Singapura bersama-sama pulau-pulau dan batu-batu dalam lingkungan 10 batu sahaja kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris. Sedangkan Pulau Batu Putih adalah 25.5 batu nautika dari Singapura. Oleh itu, pulau tersebut tidak termasuk dalam perjanjian. Dan Johor juga menyatakan bahawa kerajaan itu hanya memberikan kebenaran kepada pihak British untuk bina rumah api di atas pulau tersebut pada tahun 1844. Manakala pihak Singapura pula hanya diberikan kebenaran untuk menguruskan rumah api bagi kepentingan industri perkapalan. Yang di mana waktu itu Malaysia rasa tak berapa penting. ICJ berpandangan salah satu bukti penting yang memihak kepada Singapura ni ialah sepucuk surat oleh pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Surat itu menjawab surat dari setiausaha jajahan Singapura kepada penasihat British buat Sultan Johor yang bertanyakan mengenai status Pulau Batu Putih. Sehubungan dengan itu, Mahkamah menyimpulkan bahawa jawapan Johor itu menunjukkan bahawa setakat 1993, Johor memahami bahawa ia tidak memiliki kedaulatan ke atas Petra Branca ataupun Pulau Batu Putih. Pembuktian hak ke atas wilayah juga biasanya menimbulkan masalah disebabkan penyediaan dokumen dan kandungan yang tidak lengkap. Sejak dari dulu lagi, Singapura telah menjadi pusat pentadbiran British dan sekaligus mempunyai kelebihan. Banyak sekali media cetak, penerbitan dan filem yang bertapak di Singapura berbanding dengan Kuala Lumpur sehinggalah Singapura berpisah dari Malaysia. Lantaran itu, Singapura mempunyai kelebihan memiliki pelbagai dokumen seperti rekod, surat-surat perjanjian, peta lama, buku-buku klasik, nota catatan, diary dan laporan syarikat dan laporan kerajaan. Semua bahan bertulis ini menjadi bahan artifak yang sahih dan terbukti berguna kepada Singapura untuk menguatkan hujah mereka. Kes ini telah membuka mata semua pihak tentang pentingnya pihak berwajib untuk mendokumentasi secara jatuh, tersusun dan selamat segala sejarah serta rekod-rekod penting kerajaan. Semua kaki tangan kerajaan juga disarankan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menyediakan dan menandatangani sebarang dokumen bagi pihak kerajaan. Ini dengan tujuan untuk memelihara kewibawaan kerajaan supaya tidak mengulangi kesilapan pihak-pihak yang terdahulu. Kerajaan Malaysia disarankan agar lebih berhati-hati dalam melakukan sebarang perjanjian dengan pihak berkuasa Singapura. Terma dan syarat-syaratnya perlu diperhalusi agar tidak berat sebelah dan akhirnya hanya merugikan seperti kes tuntutan bertindih mengenai Pulau Batu Putih. Terakhir sekali, pemerintah hendaklah menepati perjanjian. Artikel 60 Statut ICJ menjelaskan bahawa keputusan adalah muktamad tanpa rayuan. Walau bagaimanapun, artikel 61 dan kurungan 1, Statut ICJ membenarkan mana-mana negara anggota untuk membuat permohonan semakan dalam tempoh 10 tahun setelah keputusan dibuat sekiranya terdapat bukti baru yang boleh dikemukakan. Dengan itu, bermulalah rayuan yang dikemukakan oleh Malaysia. Datuk Seri Najib telah memfailkan rayuan ke ICJ untuk mendapatkan semula Pulau Batu Putih iaitu pada 2 Februari 2017 dan pada 30 Jun tahun sama. Kurang dari 1 tahun sebelum tempoh rayuan tamat iaitu pada 23 Mei 2018. Namun, kita sudah terlepas peluang untuk mendapatkan semula Pulau Batu Putih selepas Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat keputusan untuk menarik balik semakan dan pentafsiran penghakiman berhubungan kes kedaulatan pulau itu serta Batuan Tengah dan Tubir Selatan pada 2018. Bukti surat tersebut telah saya sertakan. Tun juga membuat keputusan itu hanya beberapa hari sebelum kes itu dijadualkan dibicarakan.
di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 11 Jun 2018. Jurus Penukaran Kerajaan Jemaah Menteri dan juga Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri turut bersetuju dengan cadangan pasukan petugas khas agar tindakan perundangan berkaitan isu tersebut diteruskan di ICJ serta tindakan sewajarnya diambil untuk mempertahankan kedaulatan negara. Usaha ini diteruskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan penukaran kerajaan setelah pilihan raya. Dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet di Putrajaya, Anwar berkata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Datuk Seri Azalina Othman Said akan menyediakan kertas putih mengenai pulau tersebut. Namun, keputusan yang berbolak-balik ini telah menyebabkan beberapa pihak merasakan bahawa Malaysia kurang kompeten. Telah pun saya jumpa beberapa komen mengenai keputusan Malaysia yang memilih untuk membuat rayuan dan kemudian menarik semula rayuan ini ditafsir sebagai satu tindakan yang menunjukkan bahawa Malaysia kurang kredibiliti dan ini adalah di antara sebab Malaysia kurang mendapat pelaburan. Saya meletakkan satu komen sebagai yang ditinggalkan di YouTube mengenai kes Batu Putih ini sebagai bukti. Janji antarabangsa oleh sebuah negara berdaulat hendaklah ditunaikan sebagai amanah. Jika tidak, Malaysia tidak akan dipercayai akan menunaikan perjanjian dengan negara lain dan Malaysia akan hilang kredibiliti. Ini seharusnya menjadi pengajaran kepada para pemimpin kerana jika Malaysia tidak menepati syarat Mahkamah Antarabangsa yang keputusan itu mesti diterima kedua-dua pihak, negara lain seperti Indonesia juga boleh membuat tuntutan untuk tidak menepati perjanjian yang sama berkenaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pemimpin tidak seharusnya menunding jari, sebaliknya harus bekerjasama agar kesilapan yang lalu tidak diulangi. Jadi kita boleh saksikan betapa bahawa pentingnya membuat perjanjian dan meneliti dokumen sebelum melakukan mana-mana perjanjian. Jadinya walaupun pulau ni agak kecil tapi dia banyak memberi manfaat kepada nelayan dan juga dapat menjana sedikit sebanyak ekonomi di negara kita. Jadi saya mengharap untuk Pulau Batu Putih ataupun isu kes Pulau Batu Putih ini ia dapat menjadi pulau milik Malaysia semula.